petrol station ke ataupun dekat mana-mana saja, kadang-kadang kita pun rasa macam boleh tak aku nak kasih duit ni, macam macam rasa takut pun ada, rasa macam adakah dia Boleh. akan rasa Saya pergi mana-mana saya dah macam cakap hadiah je. Saya kata hadiah. Tak hadiah, ambil. Kalau pasal saya cepat-cepat saya dah macam bagi je, saya kata hadiah. Siapa-siapa pun. Bukan kita bagi sebab dia susah. Tapi kita bagi sebagai, saya selalu cakap saya nak bagi hadiah kat awak. Tapi saya tak ada apa nak bagi. Jadi saya bagi duit je lah, senang. kita takut Jadi dia orang rasa tersinggung? Kita takut dia orang rasa tersinggung because kita nak kasih duit. Faham tak Ustaz? Okey, biasa orang dia seronok tamu pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kita cakap macam ayah saya. Kalau ayah saya bagi duit. Walaupun ayah kita ada duit kan. Kita bagi duit. So, kita kata pakcik ni macam ayah saya, macam mak saya, macam keluarga saya. Mana-mana saya pergi, saya ulur duit je. Saya jangan cakap sedekah. Sebab sedekah nanti dia ingat dia susah kan. Baik. Jadi kalau saya jumpa orang mana-mana, saya cakap hadiah. Walaupun dia susah ke senang, saya anggap macam hadiah. Kita beri bukan sebab dia, kita beri supaya Tuhan sayang kita. Baik, okey, sambung balik tadi cerita. Sambung balik saya cerita pun tadi. kerja, banyak minta kerja semua tak dapat. Semua tempat kerja saya pergi, semua tak dapat. Dulu kan ada janggut sikit, tak panjang macam sekarang, sikit je. Lepas tu tie pun pinjam dengan kawan, pakai tie nak pergi interview, pinjam dengan kawan. Tumpang motor kawan. Banyak tempat saya pergi interview semua tak dapat. Ada yang campak resume. Jadi kenangan. Sebab tu kalau orang marah kita yang kecil hati, adik-adik muda-muda kan, satu hari dia jadi kenangan dalam hidup kita. Buat kita lebih bersyukur dan lebih menghargai orang lain. Sampai banyak kerja tak dapat. Last sekali saya dapat kerja dengan Datuk Fadilah Kamsah. Datuk Fadilah Kamsah dengan Prof. Hani Muhammad Tahir. Dia orang cikgu saya lah, 4 tahun saya kerja dengan dia sebagai penceramah. Semenjak itu tiba-tiba rezeki saya pun mula mudah sikit. Kerja ceramah. Ingat lagi bagi ceramah pada bos-bos Shell ni. Tapi saya naik apa tau? Naik motor buruk, parking jauh-jauh. Sebab nak ceramah pasal motivasi. Itu motor buruk, lesen pun tak ada. Saya ambil lesen dah lambat, dah tua-tua baru ambil lesen. Kalau polis tahan tinggal motor-motor sekali. Sebab tak ada duit. Tapi satu hari saya mula ada program kat radio IKIM sikit. Lepas tu saya buat apa semua jadi. Saya mula berniaga, tiba-tiba tu kata semua jadi mudah. Dan mudah dapat program training corporate yang besar-besar kan. Semua bayar program team building kan, mahal-mahal juga. Program tu boleh tahan juga, ratus-ratus ribu juga begitu program. Jadi tak berhenti program. Program 3 hari dapat sekian, tak berhenti. Sampai ke kerajaan pun kementerian, seluruh kementerian tu datang kursus dengan saya 3 hari. Ustaz cari ke mereka yang datang? Masa tu awal-awal saya cari, lepas tu saya ingat lagi saya pergi present dulu, banyak tempat siap. Saya kena marah, saya punya presentation tu kena campak kena dilambung, datuk-datuk tu lambung dekat tong sampah dulu-dulu. Tapi kemudian tu rezeki mencurah-curah, tak berhenti-berhenti dah. Dan saya pun saya ingat lagi, sebab tu saya suka buat sendiri. Saya hantar buku, banyak syarikat buku, maafkan masa tu tak nak buku saya. Dalam saya cetak buat syarikat buku sendiri. Alhamdulillah buku-buku tu memang syukur kat Allah. Saya pun ada satu Ustaz bagi. Macam mana? Saya ada buku Ustaz bagi. Oh ada buku kan? Yang Ustaz bagi dekat Meletup few years ago kan? Masih ada. Buku 11 Amalan Kaya. So buku tu jadi laris sangat. Dan saya buka restoran pun syukur pada Allah, ada Paramount Coffee House tu. Dan rezeki pun mula mencurah-curah. Tapi yalah saya kerja berceramah kan, ustaz-ustaz. Jadi saya memang sorok-sorok lah. Kalau kereta semua sorok. Kereta sorok. Rumah pun sorok, bagai buruk-buruk sikit. Tapi sekarang baru orang ternampak sebab YouTube, tapi sebab terpaksa video. Juga kadang-kadang kalau nak tanya saya mengaku. Dulu tak mengaku. Kalau dulu memang tak mengaku. Kenapa sekarang kena terpaksa mengaku Ustaz? Sebab kalau tak mengaku nanti orang ingat kita macam susah, ambil duit derma. Saya sebenarnya ramai minta nak sumbang. Jadi saya segan bila orang minta nombor akaun kat saya. Kawan-kawan kan tak bagi, macam kalau bagi nanti takut ada macam-macam orang kan. Takut ada macam-macam takut ni. Jadi senang saya buat je satu akaun supaya tak fitnah. Saya buka satu Pertubuhan Kasih Umat Malaysia. Jadi akaun tu memang asing, ada orang lain, ada audit dia semua. Bukan saya yang keluarkan duit lah. Tapi saya tahulah keadaan akaun tu semua. Memang khas untuk bantu-bantu orang juga. Saya buka dalam baru-baru ni juga saya buka. Sebelum PKP lagi lah. Jadi mereka ni yang minta number akaun Ustaz ni, mereka ni mungkin tak tahu apa yang Ustaz ada dan Ustaz selama ni menggunakan duit Ustaz sendiri untuk membantu ramai orang kat luar sana. Betul tak? Itulah ramai kawan-kawan. Banyak yang menyumbang juga. Artis pun ramai juga, ada yang kawan-kawan. Ada yang suruh rahsiakan nama. Ramailah. Okey. Apa tadi saya nak cakap? Bila Ustaz perasan yang rezeki Ustaz tu makin mudah, makin mencurah-curah tu kan. Bila Ustaz fikir balik, apa sebenarnya Ustaz buat yang buatkan Allah mudahkan pekerjaan Ustaz dan rezeki-rezeki tu datang mencurah-curah?
Saya daripada kecil doa, satu hari nanti saya nak jadi asbab hidayah untuk semua manusia sebelum saya mati ni. Saya niat saya dapat beritahu apa tu Islam pada seramai mungkin pada orang bukan Islam. Bukan maksud nak paksa masuk Islam, tak. Saya nak mereka cuma rasa sayang pada Islam tu. Sebab pada dulu kan, dia dulu orang faham Islam ni orang ungkapkan teroris. Islam ni selalu macam hukum orang, kerja macam kasar. Itu yang dibayangkan pada seluruh dunia. Dan kita tak tahulah dia media ke atau memang benar-benar terjadi ke, campur-campur lah. Sikit segelintir orang. Jadi saya nak beritahu pada semua orang yang sebenarnya Islam ni ialah kasih sayang. Islam ni nak semua manusia bahagia tanpa mengira agama bangsa. Islam nak semua orang gembira, bahagia dan menjadi rahmat kebaikan buat semua orang. Walau pada orang jahat, maaf, walau pada pelacur, maaf, walau pada orang yang orang kata tak guna, penagih dadah, dia boleh ubah semua orang. Dan saya setakat ni kalau jumpa siapa-siapa, ramai yang berubah. Yang ikut saya tolong sekarang, syukur ke Allah. Ada yang ramai abang-abang yang dia tak pernah semayang. Yang ramai bantu-bantu dah makin ramai ni. Ada yang tak pernah, walaupun dah umur, maafkan, walaupun orang hebat-hebat dah, orang kaya-kaya juga hebat-hebat, tapi dia dah lama tak semayang, dah lama tak puasa. Tahun ni kali pertama semayang, kali pertama puasa. Alhamdulillah. Saya tak paksa pun, dia ikut tiba dia rasa dapat, ramai begitu. Jadi macam rasa terharu, rasa bahagia. Tu saya buat macam tu lah. Saya buat program keluarga sunnah, memang ramai. 7,000 orang datang. Nanti jemput datang ni lepas InsyaAllah. InsyaAllah. 7,000 orang. Ustaz, bila 7,000 orang datang. Khusus sehari seminar. Satu event 7,000 orang? Satu event 7,000 orang. Itu pun dah berapa dah tu? Apa yang ramai yang nak bercerai, tak jadi bercerai. Macam mana? Itu pun dah berapa dah Ustaz dapat kumpul daripada satu event? Dan duit tu juga yang Ustaz dapat bantu mereka ramai bagi rumah, sewa rumah. Tu kata orang kadang ingat macam sewa dewan murah kan. Dah tentu kalau saya buat event, saya buat macam konsert juga. Pentas macam konsert. Kurang-kurang 200,000 juga persiapan apa tu. Lampu-lampu. Lighting and all that, 200,000. Orang kadang bayangkan sewa dewan 10,000. Ya, macam dewan kahwin zaman dulu for sure, kan. Tak ada, bukan. Dewan sekarang paling kurang harga 120,000. Kalau dewan maib yang besar sekarang jadi tempat PKP ni, COVID ni. Jadi dewan semua sekali. Tapi memang banyaklah dapat. Kalau bayangkan kalau begitulah. Kalau 7,000 orang, seorang RM100 kan. Jadi dah 700,000 kan. Betul. Dah RM700,000. Yalah. Satu hari punya program. Alhamdulillah. Murah rezeki. Tapi bukanlah macam ceramah. Kalau ingat saya buat kerja ceramah kat masjid, kuliah-kuliah. Fokus saya bukan begitu. Itu tambahan je lah. Keutamaan itu kalau orang nak sangat saya pergi. Tapi keutamaannya pada program training, motivasi. Semoga lebih ramai anak-anak Melayu ataupun rakyat Malaysia, anak-anak Islam lain dekat luar, dekat di Malaysia ni yang akan menjadi orang kaya raya yang sudah juga orang yang dermawan dan yang boleh membantu ramai yang lain. Ustaz tahu tak, kalau tadi Ustaz punya doa Niloufar pun orang paling kaya juga ni dalam Malaysia kan? Masya Allah, saya masih lagi bekerja Ustaz untuk jutawan yang kaya ni membantu saya sampai luar negara semua sekali. Tahniah Ustaz, cakap pasal luar negara dan juga saya sebenarnya kan Ustaz, saya 5 tahun lepas masa saya pertama kali pergi ke New York, masa tu pertama kali saya nak keluar, saya sampai daripada airport sampai dekat rumah, dekat apartment saya sewa for 1 month, 1 bulan saya sewa. Saya takut nak keluar sebab masa tu tengah teruk tentang teroris, masa tu tengah ada isu orang tengah tembak orang Islam and all that, sampai dekat masjid dia pergi tembak kat masjid di New York sendiri masa pada ketika itu 5 tahun lepas. Dan saya sampai seorang diri di New York dan masa tu saya nak keluar dekat New York Center sendiri, saya takut macam mana orang nak macam manakah tanggapan mereka ni terhadap saya perempuan yang bertudung seorang-seorang jalan dekat New York. I was really scared, sangat-sangat takut. Bayang berdebar lah Ustaz, tapi saya kuatkan hati saya, cakap you know what, Allah akan jaga aku. Tapi kalau betul lah aku kena attack ke kenapa ke, dan kita redha lah. Dan saya kuatkan hati saya jalan, tapi surprisingly pada hari yang sama saya ramai orang kat sana kan, they're very open minded. Ramai ni orang yang bukan Islam, orang yang berkulit hitam, orang Mat Salleh yang tegur saya yang macam, oh you look so beautiful, yang tegur, and then dia orang pandang tudung tu bukan sebagai simbol macam nak cakap, macam mungkin satu fashion ke ataupun berlainan dengan mereka yang lain ke.
Itu juga merupakan salah satu inspirasi ataupun the moment saya tersentak di mana saya cakap, you know what, bila saya pakai tudung, bila dekat Malaysia, bila saya pertama kali pakai tudung, saya ingat lagi ada beberapa brand yang di sini yang tak nak bagi saya pinjam baju. Dia kata kami tak represent mereka yang bertudung. Maksudnya orang yang pakai tudung tak boleh pakai baju-baju saya. Macam itulah ibaratnya. Jadi disebabkan tu saya menggunakan pentas fashion ini untuk berjihad ataupun berdakwah. Saya cakap, aku nak meletakkan orang Islam yang menutup aurat, yang pakai tudung di pentas antarabangsa. So aku nak pergi ke event-event yang di mana semua orang yang tak bertudung, aku ada kat situ bertudung. Aku nak muncul di majalah-majalah yang tak pernah keluar orang pakai tudung. Aku nak jadi orang pakai tudung. Sebab aku nak tunjuk yang orang Islam mampu juga berada setaraf dengan mereka yang bukan Islam. Ada banyak orang Islam yang dah muncul dan dah pergi ke tempat tu, tapi mungkin mereka tak bertudung. Tapi ni merupakan simbol orang Islam perempuan kan, untuk orang wanita. Jadi saya memilih cara inilah sebenarnya, tapi saya tak pernah bercerita ni secara terang-terang kepada mereka, kepada ramai orang, sebab saya tak nak cerita kongsi selagi saya tak capai apa yang saya nak. Tapi mana kita tengah bercerita pasal ini, saya nak Ustaz doakan saya supaya. Tapi tahniah Niloufar, tahniah. Sebab memang hadis Nabi SAW kan, bang siapa bekerja kuat untuk bantu orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad. Saya selalu tanya kat anak-anak, siapa nak berjaya? Semua angkat tangan. Siapa nak kaya? Kalau tanya sekolah, semua dah tak nak angkat tangan. Siapa nak jadi terkenal? Semua tak angkat tangan. Macam berdosa kalau terkenal. Siapa nak jadi hebat? Semua dah tak nak. Sebenarnya saya selalu beritahu kat ceramah-ceramah anak muda. Penting jadi kaya. Penting jadi terkenal. Penting jadi paling maju. Kalau boleh paling terkenal dalam dunia. Paling kaya dalam dunia. Paling apa? Paling jadi pemimpin yang paling hebat dalam dunia. Supaya kita menjadi contoh untuk ramai manusia dalam dunia. Tapi bukan maksud kita hina orang lain. Nasib orang beza-beza. Tapi kalau ada kemampuan rezeki Allah, jadi yang paling terkenal, jadi yang paling kaya. Bukan nak bawa orang kepada kita. Kita nak bawa orang kepada Tuhan. Dan kita nak orang kenal Islam ni apa dia. Dan kita nak semua manusia bahagia. Tak semua orang diberi rezeki macam Niloufar jadi terkenal. Betul. Saya nak orang kenal Islam melalui saya. Betul. Jadi memang penting gunakan semua apa yang termasuklah media semua ni untuk manusia dekat dengan Allah SWT. Masa hidup kita ni suntuk singkat. Tapi apa sahaja yang kita ada, kita kerahkan gunakan untuk kebaikan. Jadi Niloufar sedang berjihad. Berjihad. Bukan senang nak pergi luar negara, nak bertudung kan. Bukan senang. Nampak cantik, nampak takut, best. Seram macam-macam ada pandangan orang kan. Betul. Saya bawa isteri kalau jalan-jalan, bukan kata masuk jadi apa. Masuk itulah apa-apa yang Niloufar buat ni, hebat-hebat ni. Baru berjalan dekat mana-mana luar negara, bawa isteri pun saya dah, orang kan pergi ke airport kan. Saya pakai ni kan, Burdah pula. Memang mana-mana kadang dia orang bebel-bebel, kita faham pula dia bebel-bebel kadang, mana-mana negara lah tak sebut. Dia tengok pun dia macam rimas jugalah kan. Ustaz, saya pernah kena banyak kali. Begini jadi orang hebat, tahniah supaya orang tengok orang Islam ni dia orang bukan benci sebab dia salah faham tentang Islam. Jadi siapa nak bagi dia orang faham kita. Rupa orang bertudung, ubah pandangan mereka. Orang yang tutup aurat, bertudung, pakaian yang baik. Rupanya boleh menjadi contoh buat semua manusia dalam dunia. Betul. Saya selalu cakap, diorang kata tak penting terkenal. Saya tanya adik-adik suka siapa contoh kan? Adik-adik suka orang, contoh anak-anak kita kan, anak yang muda-muda kan. Semua nak jadi macam orang Korea contohnya. Jadi tak salah kan, tak salah. Tapi sebab apa diorang suka? Sebab dia nampak Korea tu terkenal. Jadi sebab tu kita orang Islam kena jadi terkenal supaya jadi contoh yang baik. Supaya esok kita dah makin tua, anak-anak kita dia nak ikut siapa? Oh dia ikut Niloufar pakai tudung contohnya. Muslimah yang baik pakai tudung terkenal. Jadi dia ada contoh yang baik. Dia ikut Niloufar, dia ikut Siti Nurhaliza, dia ikut siapa-siapa yang maksudnya semualah artis yang baik-baik menjadi contoh yang baik. Jadi, Nabi SAW bersabda, barang siapa mulakan satu kebaikan, diikuti oleh orang ramai, sampai kiamat dapat pahala pada orang yang mulakan. Jadi kalau Niloufar mula jadi pakai tudung, dan orang ramai orang-orang yang memang dunia ni bukan dunia bertudung, bukan salah dia, suasana dia. Tapi dia tengok Niloufar, oh rupanya nak cantik, nak terkenal, nak jadi orang hebat, dengan bertudung pun boleh. Jadi salah satu ruang buka. Bukan maksud yang tak bertudung, mereka semua orang baik. Cuma semua orang ada kebaikan masing-masing. Kita doakan semua orang baik-baik. Cuma kita nak, apa kita dapat buat, kita syukur. Jadi kita doakan semua orang jadi contoh yang baik. Dan dalam keadaan sama, kita hormat agama orang lain, kita hormat pandangan orang lain begitu. Ustaz, saya tak pasti kalau live ni akan tertutup dengan sendiri, akan off selepas 1 jam.
Boleh tolong Kira komen berapa tak? jam lah. Adakah akan terputus selepas 1 jam live ni? Sebab kita dah sampai 1 jam sebenarnya. Mungkin kita terakhir lah, yang terakhir Ustaz. Okay, baik. Mungkin ada pun yang nak tidur awal, nak bangun tahajud kan. Baik, Jadi silakan. satu benda lagi saya cakap. Saya selalu tengok Ustaz selalu puji isteri Ustaz. Dengan tak malunya Ustaz macam bidadari saya bersemua secara terang-terangan. Dan saya selalu bercakap tentang cara Ustaz melayan ataupun memuji buatkan isteri Ustaz rasa istimewa ni dengan saya punya family ataupun adik-beradik saya. Dan lepas tu tadi timbul lagi sekali tentang isu ni. Bukan isu lah, macam perbualan ini kan. Jadi saya cakap macam ni lah sebenarnya yang kita patut orang lelaki Islam sepatutnya buat. Kalau perbezaan orang yang ada pegangan agama, orang lelaki yang ada pegangan agama, dia akan tahu bezakan macam mana nak appreciate kasih sayang untuk isteri tu. Jadi apa mungkin nasihat Ustaz kepada kemuncak agama ini ialah takwa. Kemuncak takwa akhlak, kemuncak akhlak berbuat baik terhadap isteri. Nak tahu seseorang tu baik atau tak, bagaimana dia bercakap dengan isteri dia, bagaimana dia melayan isteri dia, bagaimana dia berbuat baik terhadap isteri dia, itulah Islam. Ustaz saya dulu cakap, walau kita kat luar mungkin orang panggil kita ustaz, mulia, saya cakap diri saya lah, saya selalu cakap tu untuk diri saya. Ceramah makin main, tapi kalau macam mana saya cakap dengan isteri, kalau saya kasar, saya tak layan dengan baik, maknanya agama tu belum masuk dalam diri saya, dalam rumah tangga saya. Kemuncak agama seseorang bukan masa dia kat luar depan orang, dekat ceramah mana-mana, bagaimana dia melayan keluarga dia. Kalau dia isteri, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan mak ayah, itulah Islam dalam diri kita. Sebab tu Nabi bersabda, yang terbaik di kalangan kamu, nak tahu orang tu baik ke tidak, bagaimana dia, orang yang paling baik ialah orang paling baik terhadap isteri. Aku, Nabi SAW, ialah orang paling baik terhadap isteri. Jadi, bagaimana kita melayan isteri, itulah Islam dalam diri kita. Jadi orang selalu nampak kalau jadi orang Islam ni kena kasar ke isteri. Ada orang buat isteri macam hamba. Ada yang kat luar baik, masuk rumah disepak isteri, terbang bawah meja, terbang atas kat terbang, habis mengamuk jadi kasar. Asal dengan isteri je jawab telefon dah jadi kasar. Jadi sebenarnya bagaimana kita bercakap dengan isteri itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan mak ayah kita itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan anak-anak, itulah Islam. Islam, pahala. Satu orang ayah peluk anak. Nabi kata, kamu sayang anak ni ya Rasulullah, ya. Nabi bersabda, kamu peluk anak, rahmat Allah mencurah-curah pada kamu. Jadi bila kita sayang keluarga, peluk anak mencurah-curah rahmat ke atas bapa rahmat tu. mencurah. Bila tengah sedih ada masalah hidup, sempit, peluk anak. Peluk isteri, peluk suami, peluk mak ayah. Jadi rahmat Allah mencurah-curah. Tapi kalau tengah marah, kita marah lagi anak. Ramai orang kat luar, hidup dia kelang kabut. Dia fikir kenapa kelang kabut? Oh, rupa-rupa dia tak ingat masa sebelum ke rumah tadi, dia maki anak dia. Dia maki isteri dia. Isteri pun tak boleh jawab sebab isteri dia lemah, tak boleh jawab. Sebab tu doa yang dilihat oleh Allah, doa orang yang lemah. Selalu lemah ni isteri kat rumah. Isteri kuat mana pun, tapi kalau suami dia marah, dia jadi lemah juga. Termenung, dia sakit kepala dia, jadi teruk. Jadi orang-orang yang macam ni nampak tak ada kuasa. Isteri, anak-anak kan macam tak ada kuasa nampak selalu dalam ni. Tapi orang macam ni kalau mereka berdoa sesuatu untuk suami, untuk keluarga, rezeki tu berkat. Sebab tu saya selalu sebut, orang yang sayang isteri dia, hormat isteri dia, jaga kepercayaan isteri dia jadi urus dengan baik, nanti Allah beri rezeki dia mencurah-curah. Sebab tu kalau suami nak sesuatu, isteri dia nak, jadi cepat dapat. Tapi kalau suami dia nak, isteri dia tak nak, biasa lambat sikit dapat. Jadi sebab apa? Sebab satu hati dalam keluarga. Sebab tu keluarga ni ialah kemuncak agama dalam diri kita. Bagaimana kita melayan keluarga, itulah Islam. Sebab tu waktu ni rezeki Allah, kita dapat banyak masa bersama keluarga kan. Jadi sebab tu jangan kena tunjuk contoh yang baik. Saya memang saja, kalau orang tanya ustaz nak tunjuk, memang saya saja tunjuk. Sebab saya dengar Nabi bersabda, siapa jadi contoh yang baik sampai kiamat dapat pahala. Jadi saya memang saja tunjuk perkara yang baik-baik supaya orang tahu, oh tak salah rupanya kalau suami yang masak, tak salah